Assalamualaikum, nama diberi Fatin Isa binti Abdul Fattah, nombor matrik 17 DAB 18F2056. Hari ini, saya akan membentangkan tentang pergaulan bebas golongan muda-mudi pada masa kini yang menyumbang kepada masalah kemerosotan moral. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengenalan. Okey. Pengertian pergaulan adalah jalinan hubungan sosial di antara seseorang individu dengan individu yang lain, dan ianya juga boleh berinteraksi di dalam kelompok. Pergaulan adalah satu tolak kepada pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan juga terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, pergaulan yang positif, dan yang kedua, pergaulan yang negatif. Seseorang individu akan menjadi cermin kepada kepribadian diri sendiri melalui pergaulan yang baik dari segi pergaulan yang positif ataupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif akan menjadikan seseorang individu itu bekerjasama dengan individu ataupun kelompok yang lain bagi melakukan hal-hal yang positif, manakala pergaulan yang negatif lebih tertumpu kepada pergaulan yang bebas. Perkara ini perlu dielakkan, terutamanya pada usia remaja, kerana mereka masih ada di dalam pembentukan peribadian. Biasanya, kebiasaan dalam usia remaja, individu akan mudah terpengaruh terhadap pujukan dan perasaan yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Seterusnya, kita akan pergi kepada pendahuluan. Penelitian tentang pergaulan bebas telah banyak diteliti baik di tingkat nasional maupun di international. Pergaulan yang bebas juga identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang, yang biasanya mengarah ataupun terarah kepada perbuatan seks. Zaman yang semakin berkembang dan beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutamanya pada masalah remaja. Perkembangan teknologi pada masa kini banyak memberi pengaruh buruk kepada remaja hingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Pada masa remaja ini, mereka merupakan individu yang mengalami peralihan daripada satu tahap ke tahap yang berikutnya dan mengalami perubahan dari segi emosi, tubuh, minat, pola dan perilaku. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Nama saya Nuri Izzah binti Muhammad Nazri, matrik nombor 17 DAB 18F2027. Saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya pergaulan bebas. Faktor yang pertama ialah diri sendiri, iaitu keinginan diri sendiri yang mengikut kehendak nafsu dan naluri yang mahukan kebebasan serta perasaan yang ingin mencuba di samping nafsu yang tidak terkawal dan akal fikiran yang cetek. Remaja juga mudah terpengaruh dan sering terdedah kepada unsur-unsur yang kurang sihat seperti pengambilan dadah, pengambilan minuman keras dan pergaulan bebas yang menjurus kepada seks bebas. Jiwa remaja sering memberontak dan sentiasa ingin melakukan sesuatu yang baru tanpa mengira halal atau haram sehingga boleh merosakkan peribadi dan akhlak mereka. Faktor yang kedua ialah institusi keluarga. Ibu bapa berperanan menjaga, melindungi, mendidik dan membimbing anak-anak sehingga dewasa. Institusi keluarga yang gagal memainkan peranan menyebabkan kerosakan akhlak di kalangan remaja. Akhirnya, berlakulah keruntuhan moral seperti pergaulan bebas yang menyebabkan berlakunya seks bebas, pembuangan bayi, pelacur,an serta vandalisme dan sebagainya. Masyarakat pada masa kini kurang akan kesedaran terhadap kepentingan agama sama ada dalam kalangan ibu bapa ataupun masyarakat. Faktor yang ketiga adalah rakan sebaya. Pengaruh rakan
sebaya merupakan punca utama yang boleh menyebabkan berlakunya pergaulan bebas. Remaja cenderung mencari teman yang sama dengan dirinya kerana persamaan ini merupakan perkara yang penting bagi remaja untuk menyesuaikan diri. Pelbagai desakan dan hasutan dari rakan sama ada teman lelaki atau wanita menyebabkan seseorang melakukan seks bebas. Oleh itu, rakan sebaya perlu dipilih daripada segi akhlaknya supaya tidak membawa keburukan kepada diri sendiri. Faktor yang keempat adalah media massa. Media massa turut memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian masyarakat terutama di kalangan remaja. Pada hari ini, media massa memberi ruang yang luas kepada unsur-unsur maksiat dengan mencetus dorongan dan contoh yang negatif yang menjadi punca kerosakan akhlak. Sebagai contohnya, terdapat unsur yang lucah dan nilai-nilai ketimuran yang tidak sesuai untuk remaja dan masyarakat kita. Dengan ini, tidak semua yang dipaparkan di media massa memberi pengajaran yang baik kepada kita semua. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa binti Jabir, nombor matrik 17 DIB 18F2050. Yang seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai dengan implikasi ataupun kesan pergaulan bebas kepada agama, individu, masyarakat dan juga negara. Yang pertama adalah keruntuhan akhlak. Seks bebas ni dia menyebabkan keruntuhan akhlak kerana pelaku seks bebas ni dia mengingkari ajaran agama. Mereka yang mengamalkan budaya hedonisme ini ataupun budaya dikenali sebagai mementingkan keseronokan semata-mata dan mereka ni tidak peduli dengan ajaran agama serta mereka tak takut akan dosa. Contohnya, Presiden Amerika Syarikat dia telah mengeluarkan kenyataan akhbar pada tahun 1962 yang menyatakan bahawa pemuda di negaranya telah rosak, iaitu tenggelam dalam kerosakan. Di antara 7 orang pemuda yang menyertai tentera, terdapat 6 orang yang tidak layak sebab mereka telah ke dalam keseronokan seks. So, bagi pelajar yang kerap bersosial dan sering keluar dengan pasangan tanpa sebarang ikatan yasa, mereka mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan anak mereka. So, tingkah laku ini juga boleh menukarkan tumpuan utama pelajar kepada pelajaran dan mereka kepada berseronok. Yang kedua adalah menjejaskan masa depan. So, pergaulan bebas ni dia juga boleh menjejaskan masa depan. Masyarakat sukar menerima remaja sekiranya mereka ni telah pun insaf. So, ini boleh menyebabkan masalah kesukaran remaja tersebut mendapat pekerjaan. Okey, lebih buruk lagi, mereka ni disisihkan ataupun dibuang keluarga kerana mereka ni sukar menerima perbuatan mereka yang telah menconteng arang kepada keluarga mereka tersebut. So, kesannya hidup mereka ni dalam keadaan terumbang-ambing. Akhirnya mereka decide untuk bunuh diri sebab mereka ni tertekan ataupun tiada tempat untuk bergantung. Yang ketiga adalah penyebab penyakit berbahaya ataupun boleh cenderung mendapat penyakit yang berbahaya. Okey, terdapat pelbagai penyakit yang lahir disebabkan oleh hubungan bebas oleh lelaki dan juga wanita. So, tak kiralah sama ada dari segi fizikal maupun mental. Okey, antara penyakit tersebut adalah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga sekarang. Selain itu, orang yang mengamalkan seks bebas ni, dia juga akan cenderung untuk mendapat penyakit seperti sifilis, gonorrhea, chlamydia, hepatitis B dan juga kanser cervix. Okey, penyakit-penyakit tersebut tu adalah amat berbahaya sebabnya ia boleh membawa maut sekiranya tak dirawat daripada awal. So, ia juga sangat mudah merebak dengan orang lain, terutamanya sekali dengan orang yang mengamalkan pergaulan bebas ni. Yang terakhir adalah menjejaskan imej negara. Okey, negara lain akan memandang rendah terhadap negara kita sebabnya kita tidak berupaya menangani masalah sosial. Negara kita ni akan dianggap sebagai negara yang lemah dan negara yang tidak mampu untuk menangani masalah sosial dan tanggapan bahawa pemimpin negara kita tak mengendalikan negara kita dengan baik. Okey, kegagalan tersebut menjadi buah mulut kepada pelancong negara jiran. So, media massa juga menghiburkan perkara tersebut, maka imej negara kita akan terjejas. Isu semasa. Remaja merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penyambung wawasan negara. Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberi kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah remaja. Kerajaan dan juga pelbagai pihak lain berusaha untuk mendidik remaja di dalam
membentuk remaja yang berkualiti untuk memimpin negara dari peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat institut pengajian tinggi. Namun di dalam zaman cyber ini, keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meruncing hingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jika dahulu pergaulan bebas hanya berlaku di kawasan bandar yang membangun dan bandar besar, namun kini pergaulan bebas ini turut menular ke kawasan luar bandar. Lebih menyedihkan lagi, remaja seawal usia 11 tahun telah pun terjebak di dalam masalah ini. Jalan penyelesaian. Pada masa kini, remaja dan kanak-kanak telah terjebak di dalam permasalahan pergaulan bebas di mana mereka bergaul sesama mereka tanpa mengira batas-batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh syarak. Hal ini disebabkan oleh arus pemodenan zaman di mana mereka mempunyai akses tanpa had kepada gadget-gadget yang berteknologi tinggi. Ini menyebabkan mereka terpengaruh dengan unsur-unsur pergaulan barat yang di mana mereka terapkan dalam cara pergaulan mereka. Untuk mengatasi hal ini, ibu bapa dan guru hendaklah senantiasa mengawasi tingkah laku anak-anak dan anak didik mereka. Jika mereka terlalu bergantung kepada gadget mereka, ibu bapa perlu mewujudkan satu inisiatif untuk mengubah anak mereka. Sebagai contoh, membentuk suatu hukuman ataupun denggangan masa, iaitu time out, di antara anak mereka dengan gadget mereka. Salah satu inisiatif yang lain, ibu bapa sebagai satu inisiatif yang lain, ibu bapa hendaklah memberikan didikan kepada anak mereka tentang cara pergaulan yang dibenarkan oleh syarak tanpa melanggar sebarang batasan. Itu saja. Secara kesimpulannya, pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini banyak memberi keburukan berbanding kebaikan. Sebenarnya, usaha yang komprehensif dan juga proaktif untuk membantras pergaulan bebas ini boleh direalisasikan seandainya anda menggembleng tenaga dalam kalangan ahli masyarakat. Oleh hal yang demikian, semua pihak terutamanya ibu bapa, sekolah malah kerajaan sendiri perlu mengambil inisiatif yang bersesuaian bagi mengatasi masalah ini. Contohnya, keluarga iaitu ibu bapa haruslah menunjukkan teladan yang baik pada anak-anak. Selain itu, memberikan didikan agama yang baik dan juga memberi sokongan moral kepada mereka. Hal ini demikian adalah untuk mengelakkan perkara yang mungkar daripada terus berleluasa sehingga boleh mencemarkan imej sebagai sebuah negara Islam yang terkemuka di dunia. Sekian, itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.